Selamat sejahtera doktor dan rakan-rakan sekalian. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan prasekolah KPM dan Reception in Bassett Green Primary School. Ahli kumpulannya terdiri daripada saya sendiri, Cikgu Reka, dan Cikgu Jaya, Cikgu Lim dan Cikgu Mabel. Hari ini kita akan buat perbandingan antara prasekolah di negara kita dan di luar negara. Prasekolah KPM mula terlibat secara langsung dalam pelaksanaan pendidikan prasekolah setelah mendapat kelulusan mesyuarat Jemaah Menteri pada tahun 1991 untuk melaksanakan program prasekolah yang telah dirancang dan dimulakan bagi tahun tersebut dan 1992. Akta Pendidikan 1996 memperuntukkan pendidikan prasekolah dalam sistem pendidikan kebangsaan. Melalui dasar pendidikan prasekolah, KPM bertanggungjawab memberikan pendidikan prasekolah kepada kanak-kanak yang berumur 4 hingga 6 tahun. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025 turut mengambil kita kepentingan pendidikan prasekolah. Anjakan 1 PPPM menggariskan tentang penyediaan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa. Sasaran di bawah anjakan ini adalah untuk meningkatkan kualiti prasekolah dan menggalakkan enrolment sejagat. Merupakan adalah kitaran prasekolah KPM di negara kita. KSPK dibina berdasarkan 6 tunjang bagi prasekolah KPM. 6 tunjang tersebut merupakan domain utama yang menyokong antara satu sama lain yang disepadukan dengan pemikiran kritis, kreatif dan inovatif. Kesepaduan ini bertujuan membangunkan modal insan yang menghayati nilai-nilai murni berteraskan keagamaan, berpengetahuan, keterampilan, pemikiran kritis dan kreatif. Di Bassett Green Primary School, prasekolah dikenali sebagai Reception. Sekolahnya sebahagian daripada amanah koperasi Aspire. Sekolah ini juga sekolah PH berkuasa tempatan. Bagi kanak-kanak Reception, sekolah berhasrat untuk membimbing dan menyokong perkembangan kanak-kanak, membentuk kehidupan mereka serta memberi mereka alat penting untuk belajar. Sekolah berhasrat untuk menyediakan persekitaran pembelajaran yang menyeluruhkan, interaktif dan menarik baik di dalam maupun di luar sekolah. Di Malaysia, KPM menyediakan pendidikan prasekolah bagi membolehkan kanak-kanak berumur 4 hingga 6 tahun memasuki persekolahan lebih awal, terutamanya kanak-kanak daripada golongan berpendapatan rendah. Manakala di UK, ibu bapa adalah diwajibkan untuk menghantar anak-anak mereka untuk bersekolah dari usia 5 hingga 16 tahun. Jom kita tengok prasekolah KPM. KPM bertanggungjawab memberikan pendidikan prasekolah kepada kanak-kanak yang berumur 4 hingga 6 tahun. Objektif utama mereka adalah mengamalkan nilai-nilai murni masyarakat Malaysia, menghargai dan peka terhadap budaya masyarakat Malaysia, menyayangi dan menghargai alam sekitar, memperkembangkan konsep kendiri yang positif dan keyakinan diri, mempraktikkan amalan kesihatan, membina kecergasan badan dan menjaga keselamatan diri, serta mengembangkan daya kreatif dan estetika dan mengaplikasikan pemikiran kritis, kreatif dan inovatif serta kemahiran menyelesaikan masalah dalam pembelajaran dan kehidupan seharian mereka. Mari kita tengok matlamat pendidikan prasekolah KPM, iaitu bertujuan menyediakan pengalaman pembelajaran kepada murid-murid prasekolah bagi meningkatkan potensi mereka dalam semua aspek perkembangan dan menguasai kemahiran asas dan memupuk sikap positif sebagai penyediaan masuk ke sekolah rendah. Di sini kita boleh melihat carta organisasi dan bidang organisasi.
Sebelah kanan adalah carta organisasi prasekolah KPM, manakala sebelah kiri adalah carta organisasi pentadbiran kelas prasekolah. Pentadbiran kelas prasekolah terdiri daripada guru besar, guru penolong kanan dan guru penolong kanan al-ehwal murid serta guru penolong kanan kokurikulum, guru prasekolah dan PPM. Mari kita lihat pengurusan pentadbiran di kelas prasekolah. Guru besar bertanggungjawab kepada kelas prasekolah di bawah jagaannya secara menyeluruh, meliputi bidang pentadbiran, kebajikan, keselamatan, kewangan, kurikulum dan kokurikulum. Manakala guru penolong kanan membantu guru besar dalam semua bidang pengurusan dan pentadbiran. Manakala guru prasekolah akan mengendalikan segala tugas berkaitan prasekolah yang meliputi bidang pentadbiran, kebajikan, keselamatan, kewangan, kurikulum dan kokurikulum bersama bimbingan pihak pentadbiran. Mereka turut menguruskan pengajaran dan pembelajaran serta menguruskan pentadbiran kelas prasekolah. Manakala pembantu pengurusan murid akan menguruskan pendaftaran dan membantu guru mendaftar kehadiran serta mengemas kini data dan maklumat murid-murid prasekolah. Mereka membuat inventari peralatan, bahan, kewangan serta perbelanjaan prasekolah. Mereka membantu guru mengawas dan menjaga keselamatan, kesihatan dan keselesaan murid-murid prasekolah. Tugas utama mereka adalah menyediakan dan menghidangkan makanan dan minuman yang bersih, bersihat dan seimbang bagi murid-murid prasekolah. Mereka juga mengemaskan dan membersihkan kawasan prasekolah setiap hari. Kerajaan memperuntukkan kewangan kepada prasekolah KPM bagi 3 kategori, iaitu bantuan grant per kapita prasekolah dikenali sebagai PCG, RM100 bagi seorang murid bagi 1 tahun. Yang kedua, bantuan makanan prasekolah, RM2 untuk seorang murid setiap hari persekolahan. Ia boleh dituntut selama 200 hari. Yang ketiga, bantuan kokurikulum prasekolah. Seorang murid akan menerima RM25 bagi 1 tahun. Pengurusan makanan, kesihatan dan keselamatan. Makanan. Penyediaan makanan bagi murid prasekolah perlu mengikut prosedur-prosedur tertentu. Iaitu yang pertama, PPM perlu memasak bagi kelas prasekolah yang telah dibekalkan dengan kelengkapan dan peralatan memasak. Kedua, PPM perlu menyediakan makanan mengikut menu yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Makanan yang disediakan perlu berkhasiat. Ketiga, mereka perlu sertakan bijirin, sayur-sayuran, daging, susu dan buah-buahan dalam bentuk penyediaan makanan murid. Mereka perlu peka terhadap penggunaan gula dan lemak dalam kuantiti yang kurang dalam penyediaan makanan. Kesihatan. Yang pertama, pihak prasekolah perlu memastikan rekod imunisasi murid terdapat dalam data maklumat murid. Mereka perlu peka terhadap rekod kesihatan murid. Sekiranya didapati murid mempunyai masalah kesihatan, pihak sekolah perlu memaklumkan kepada ibu bapa atau penjaga dan mengambil tindakan yang sewajarnya. Seterusnya, di kelas prasekolah sentiasa disediakan sebuah katil dikenali sick bay di tempat yang berasingan bagi murid prasekolah yang mengalami masalah kesihatan di dalam kelas. Murid akan berada di sick bay sementara ibu bapa datang untuk mengambilnya. Seterusnya, bahagian keselamatan. Bagi murid, ibu bapa atau penjaga perlu memastikan murid dihantar dan dijemput pulang seperti yang ditetapkan oleh pihak sekolah. Ibu bapa penjaga sahaja diberikan kebenaran untuk mengambil murid semasa sesi persekolahan mengikut prosedur yang telah ditetapkan. Bagi pihak sekolah, perlu mendapat pengesahan daripada ibu bapa atau penjaga sekiranya mewakilkan kepada orang lain. Bagi fizikal pula, mengamalkan dan membudayakan konsep 3K iaitu keselamatan, kesihatan dan keceriaan yang dapat membantu aspek pembelajaran dan pengajaran. Pihak sekolah perlu memastikan bangunan prasekolah berada dalam keadaan selamat.
Guru atau PPM perlu memastikan pintu keluar hendaklah tidak dihalang atau dikunci sewaktu sesi persekolahan. Akhir sekali, pihak sekolah harus memastikan alat perpasangan keselamatan kebakaran berada dalam keadaan baik dan berfungsi. Mereka perlu memantau, memeriksa, menyelia serta mendapatkan kerjasama daripada agensi lain yang berkaitan seperti Jabatan Bomba dan Penyelamat, pihak berkuasa tempatan, Jabatan Kerja Raya, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia dan lain-lain agensi yang berkaitan. Pengurusan murid. Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan KSPK Semakan 2017. Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan bertujuan untuk memperkembangkan potensi murid berumur 4 hingga 6 tahun secara menyeluruh dan bersepadu dalam aspek jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial melalui persekitaran pembelajaran yang selamat. KSPK Semakan 2017 ini terdiri daripada 6 tunjang utama iaitu tunjang kemanusiaan, tunjang komunikasi, tunjang sains dan teknologi, tunjang keterampilan diri, tunjang kerohanian sikap dan nilai dan akhir sekali tunjang perkembangan fizikal dan estetika. Strategi pengajaran. Strategi pengajaran di bawah adalah strategi yang diamalkan oleh guru prasekolah di dalam kelas prasekolah semasa pembelajaran dan pengajaran dijalankan. Strategi pengajaran yang terkandung dalam KSPK 2017 adalah belajar melalui bermain, pembelajaran berasaskan inquiry, pendekatan bersepadu, pendekatan bertema, pembelajaran mastery, pembelajaran berasaskan projek, pembelajaran berpusatkan murid. Pentaksiran pula dijalankan di prasekolah adalah satu proses yang meliputi pelbagai kaedah untuk mendapatkan maklumat tentang perkembangan dan pembelajaran murid. Pengurusan kebajikan staf. Latihan staf. Latihan bagi staf sebagai proses pembelajaran kemahiran-kemahiran yang diperlukan seseorang untuk melaksanakan tugasannya. Latihan yang dilaksanakan dalam sebuah organisasi lebih terfokus kepada proses pembelajaran yang diwujudkan untuk memantapkan kemahiran-kemahiran staf bagi memudahkan individu tersebut melaksanakan tugas. Staf belajar untuk mendapatkan pengetahuan, kemahiran dan nilai atau sikap yang diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugas dengan efektif pada masa kini. Penyelenggaraan peralatan dan ruang. Aspek 1. Persekitaran pembelajaran. Persekitaran pembelajaran merujuk kepada suasana dan keadaan fizikal tempat di mana murid belajar dan guru mengajar. Ia merupakan salah satu elemen penting dalam pendidikan prasekolah dan perlu dirancang supaya persekitaran pembelajaran yang interaktif dan kondusif dapat diwujudkan. Aspek kedua pula, keselamatan dan kesihatan. Ruang-ruang di prasekolah, perabot, peralatan dan bahan yang bersih dan selamat untuk digunakan. Pencahayaan dan pengudaraan yang sesuai. Persekitaran semula jadi yang selamat dan merangsang pembelajaran. Aspek seterusnya adalah susun atur perabot. Susun atur kelas mudah diubah mengikut perancangan PDP dari semasa ke semasa. Susun atur perabot dan peralatan yang sesuai memberi ruang yang mencukupi untuk murid menjalankan aktiviti dan bergerak bebas. Peralatan dan bahan yang disediakan diatur dengan kemas dan senang diakses oleh murid. Program-program dan takwim tahunan adalah berbentuk kalender sama ada berbentuk grid ataupun diskretif. Contoh aktiviti tahunan adalah pendaftaran dan taklimat waris, mengumpul maklumat murid prasekolah, mengadakan ruang biodata dan gambar murid, menyediakan kelas, sambutan hari jadi, program ejaan, majlis penganugerahan sijil tamat prasekolah, jamuan akhir tahun, sambutan-sambutan tahun baru Cina, hari raya, Deepavali. Contoh aktiviti bersama program Indo adalah latihan kebakaran dan kecemasan, sambutan bulan kemerdekaan, sambutan hari guru, hari kanak-kanak dan sukan.
perhubungan dan penglibatan ibu bapa dan komuniti. Penglibatan ibu bapa dan komuniti adalah digalakkan kerana ia adalah elemen penting dalam pelaksanaan kurikulum prasekolah. Permufakatan antara guru, ibu bapa dan komuniti dapat membantu dalam perkembangan dan kemajuan murid secara berterusan ke arah melahirkan warga negara yang baik dan bertanggungjawab. Kelebihan prasekolah KPM. Pendidikan prasekolah sangat penting kerana dapat memberikan kanak-kanak kelebihan dalam dunia yang kompetitif dan iklim pendidikan. Ibu bapa atau penjaga harus mengambil berat tentang pendidikan prasekolah kerana pembelajaran prasekolah merupakan asas yang amat penting sebelum kanak-kanak ini memulakan pendidikan formal. Bassett Green Primary School. Sekolah ini merupakan sebahagian daripada amanah Koperasi Aspire. Polisi kemasukan mengikut Majlis Bandaraya Southampton. Pembelajaran bermula dari 4 tahun sehingga 11 tahun. Murid-murid 4 tahun dipanggil sebagai reception. Sekolah juga telah menetapkan dasar sekolah berkanun, am atau kaki tangan dan kurikulum. Visi sekolah juga telah ditetapkan. Berikut ialah carta organisasi dan bidang organisasi Bassett Green Primary School. 4 nilai teras telah ditetapkan oleh Bassett Green Primary School, iaitu hormat, mencabar, ketahanan dan kerja berpasukan. Waktu persekolahan Bassett Green Primary School ialah bermula pada pukul 8.30 pagi dan berakhir pada 3.15 petang untuk semua kanak-kanak di seluruh sekolah. Pengurusan kewangan. Premium murid merupakan pembiayaan tambahan yang diberikan kepada sekolah bertujuan untuk menangani ketidaksaksamaan asas semasa yang wujud antara kanak-kanak daripada latar belakang yang berkurang bernasib baik dan rakan sebaya mereka. Pengurusan makanan dan keselamatan. Kanak-kanak di Bassett Green Primary School mendapat makanan percuma mengikut kriteria yang telah ditentukan. Keselamatan. Kaki tangan sekolah dilatih dalam perlindungan kanak-kanak berikutan panduan berkanun Keeping Children Safe in Education 2022. Kaki tangan juga dilatih untuk memerhatikan tanda-tanda penderaan dan pengabaian fizikal, emosi atau seksual dan dikehendaki melaporkannya kepada peneraju perlindungan ditetapkan, iaitu DSL. Pengurusan murid. Di Bassett Green Primary School, semua berpeluang untuk bersinar dan mencapai cita-cita tinggi dalam kurikulum sekolah seperti dirangka oleh nilai-nilai British dan pembangunan peribadi. Kurikulum. Kurikulum Bassett Green Primary School terdiri daripada bahasa Inggeris, fonik, matematik, aktiviti fizikal dan pengalaman pengayaan. Persekitaran pembelajaran. Bassett Green Primary School terletak di tengah-tengah komuniti Bassett. Ia mendapat manfaat daripada tapak dan kawasan yang luas dengan ruang yang luas untuk pembelajaran dan penemuan. Setiap bilik darjah mempunyai papan putih interaktif dan telah direka bentuk untuk berpusatkan kanak-kanak dan memperkasakan kebebasan. Perhubungan dan penglibatan ibu bapa dan komuniti. Perhubungan ini penting untuk mewujudkan dan mengekalkan hubungan baik dengan ibu bapa dan penjaga dan berusaha untuk menggalakkan hubungan positif antara sekolah. Sukarelawan. Sukarelawan digalakkan untuk menjalankan aktiviti-aktiviti yang berfaedah untuk kanak-kanak. Kelebihan reception Bassett Green Primary School. Pertama, murid-murid yang berumur 4 lebih dan 5 lebih akan memasuki tahun 1. Kedua, kanak-kanak yang dapat makanan percuma mengikut kriteria yang ditetapkan. Ketiga, persekitaran pembelajaran yang kondusif dengan penyediaan pelbagai bahan pembelajaran. Keempat,
kelab selepas sekolah Energy Kids yang menawarkan banyak permainan percuma dan aktiviti pilihan bebas. Kelima, mempunyai khidmat pembelajaran di rumah. Semua murid tahun 3, 4, 5 dan 6 menggunakan program pembaca dipercepatkan untuk mempraktikkan kemahiran membaca mereka. Keenam, mempunyai kerjasama sekolah, ibu bapa dan komuniti. Ketujuh, sekolah dilaksanakan mengikut 4 nilai yang ditetapkan. Kesimpulan, kedua-dua prasekolah mempunyai kelebihan masing-masing bagi menyesuaikan budaya di negara masing-masing. Pentaksiran dijalankan di negara Malaysia dari masa ke semasa dalam pelbagai bentuk bagi memastikan kanak-kanak sentiasa berada di track pembelajaran yang betul, manakala pentaksiran tidak dijalankan di peringkat reception di Bassett Green Primary School, di mana kanak-kanak diberi lebih ruang untuk mengeksploitasi, di mana dipercayai kualiti awal pendidikan adalah tentang meletakkan asas dalam merangsang, menjaga dan penyayang persekitaran. Bagi prasekolah KPM, prasekolah di Malaysia merupakan satu program yang menyediakan pengalaman pembelajaran kanak-kanak yang berumur 4 lebih dan 5 lebih tahun dalam jangka masa 1 atau lebih sebelum memasuki ke tahun 1. Kurikulum standard prasekolah kebangsaan dibina berasaskan 6 tunjang yang utama. Bagi reception Bassett Green Primary School pula, kanak-kanak dihendaki memulakan perjalanan mereka di sekolah ini apabila mereka berumur 4 tahun dan berterusan sehingga umur 11 tahun sebelum beralih ke sekolah menengah. Kurikulum sekolah ini dirangka dengan nilai-nilai British dan pembangunan peribadi sebagai menjadi inovator yang berdaya tahan dan penyelesai masalah masa hadapan. Ini adalah hasil daripada kumpulan kami. Terima kasih.